Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadis yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda wa in ini sudah. Hadis yang ketiga, bersabda Nabi Muhammad SAW, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman ahdathal asnan sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah fa aynama laqitumuhum faqtuluhum. Fathul Bari. Ni syarah kepada hadis ini diambil dalam syarah kepada kitab Sahih Bukhari Imam Ibn Hajar Asqalani. Artinya akan keluar suatu kaum akhir zaman, orang-orang yang muda yang bodoh fikirannya. Itu dia tepat. Mereka banyak mengucapkan perkataan khairil bariyah, maksudnya firman-firman Tuhan yang dibawa oleh Nabi. Hadis belaka. Quran hadis. Iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagai meluncurnya anak panah dari busurnya. Maksudnya ini tasbih, penyerupaan dalam bab ilmu balaghah ataupun isti'arah. Macam cepatnya lah maknanya. Segeranya terkeluar, bukan keluar lambat-lambat dah, segera terkeluar cepat. Kalau orang ini berjumpa denganmu, lawanlah mereka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lihat Fathul Bari. Ini yang edit, yang cetak ni boleh tahan juga ni. Hadis sahih riwayat Bukhari. Lihat Fathul Bari. Kalau kita terjemahkan iza fa'ina malaqitumuhum faqtuluhum, bunuhlah mereka. Kalau secara literal dia pun tak boleh terjemah, dia kata apa lawanlah mereka. Perangilah mereka lah, maknanya ada qital ni kan peperangan. Faqtulu maknanya perangilah mereka. Kalau terjemah satu lagi, bunuhlah mereka. Ini dapat kat Khawarij ni hadis ni. Dianggap, padahal kita sebagai ulama kita menganggap ini dia orang, tapi dia orang pula anggap kita ni dia orang. Tapi dia orang tidakkan lagi drastik, terus bunuh. Sebab Nabi tak beritahu siapa kan. Nabi kata di sini ahdathul asnan, maknanya baru tumbuh gigi ya. Orang Melayu panggil budak ingusan. Tapi di sini baru tumbuh gigi. Sufahaul ahlam, orang yang bodoh. Akal-akal yang bodoh. Yaquluna min qawlil khairil bariyah, tapi cakap semua qala Rasulullah, hadis belaka. Jadi dia rasa dia rasa dia yang betul, kita kelompok yang lain yang salah, akhirnya dia bunuh. Kita pula rasa ni dia ni kita yang betul. Sebab dia kan tak jelas, Nabi tak kata siapa. Jadi ahdasul asnan semua orang adalah melalui mana ciri-ciri itu tak jelas. Nabi tak sebut satu perkataan yang merujuk kepada satu kelompok atau satu golongan. Jadi masing-masing menganggap dia bukan yang dimaksudkan. Lepas tu orang yang dimaksud oleh Nabi itu perlu dibunuh, perlu diperangi. Terang dalam hadis ini bahawa akan ada menurut Nabi sekumpulan orang-orang muda yang suka mengeluarkan fatwa-fatwa agama berdasarkan Quran dan hadis. Tetapi keimanan mereka tipis sekali dan bahkan keimanannya keluar dari dirinya secepat keluarnya anak panah dari busurnya. Kalau kita fikir macam mana anak muda boleh bagi fatwa. Sekarang kita tahu yang boleh bagi fatwa ni hanyalah mufti saja. Maka akhirnya musuh-musuh Islam menyediakan platform untuk memberi fatwa, iaitu Facebook. Betul? Dulu kita pun tak tahu kan orang tu punya pegangan punya apa. Sebelum zaman media sosial
Orang nak bercakap sama ada dia berkhutbah ataupun dia bagi ceramah surau masjid dan sebagainya. Betul? Hari ni kita boleh tahu setiap orang boleh bagi fatwa. Betul? Setiap orang boleh bagi fatwa, keluarkan fatwa dia sendiri, dia type je dalam Facebook. Selesai. Macam-macam dia hukum orang ni kafir, orang tu betul sesat. Nabi cakap. Kita kalau misalnya kalau tak adalah media sosial ni, kita pun pelik macam mana anak muda boleh bagi fatwa. Takkan semua orang jadi mufti muda kot. Mufti paling pun satu negeri seorang. Betul? Satu negeri seorang je mufti. Dan mufti pun tak adalah anak muda, mestilah orang dah ada pengalaman, orang yang umur 40-50. Tapi di sini kita anak muda bagi fatwa. Kalaulah kita wujud media sosial ni, kita pun tak nak bayangkan apa maksud Nabi. Tapi sekarang ni bila kita tengok, betul lah. Nabi dah cakap dah. Semua orang hari ni boleh bagi fatwa. Betul? Tak percaya, tengok Friends ni. Friends ni macam-macam. Semua orang nak komen seolah-olah dia mufti. Orang tak betul, orang ni tak, ni sesat, ini bid'ah, ni kafir, semua keluar. Lepas tu tak berubah nama tak berubah nama betul, berubah nama samaran. Maksudnya ialah bahawa mereka banyak membicarakan hadis-hadis dan Al-Quran tetapi tidak beragama, tidak sembahyang, tidak puasa dan tidak menjalankan tuntutan agama. Cakap kau main lagi Facebook kan. Tapi tak sembahyang tidak, Allahualam. Keempat, bersabda Nabi Muhammad SAW, sinfani min ummati laisa lahuma fil Islam nasibun al-murji'ah wal qadariyah. Artinya ada dua firqah dari umatku yang pada hakikatnya mereka tidak sangkut paut dengan Islam, iaitu kaum Murji'ah dan kaum Qadariyah. Hadis riwayat Imam Tirmizi, lihat Sahih Tirmizi halaman dan juzuk lah, baca situ. Dia sekarang ni kitab cetakan hadis berlambak-lambak. Kita tak tahulah dia guna terbitan yang mana. Susah. Hampir semualah pencetak Kutubus Sittah ni saya cakap lah. Semua cetakan ada untuk menerbitkan. Ada yang ringkas, ada yang panjang, ada yang buat satu jilid, ada yang buat banyak jilid. Kaum Murji'ah dan Qadariyah tidak ada hubungannya dengan Islam, kata Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Apa dia nanti kita bahas. Memang dua-dua ni akan ada dalam pembahasan 72 ni. Murji'ah ni terkenal dengan pahaman irja' dia. Irja' tu apa? Satu harapan. Nanti akan dibahas panjang lebar dalam bab Murji'ah khusus ada. Kemudian Qadariyah tentang takdir, qada dan qadar. Nanti akan ada bab khusus. Kelima, dan sabda Nabi SAW an Huzaifah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli ummatin majusun. Bagi setiap umat tu ada majusi dia. Majusu hadhil ummah allazi yaquluna la qadra. Man mata minhum fala tashhadu janazatahu. Wa man marida minhum fala ta'uduhum wa hum syai'atud dajjal wa haqqun 'ala Allah an yulhiqahum bid dajjal. Rawahu Abu Daud. Artinya dari Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, bagi tiap-tiap umat ada majusinya. Dan majusi umat saya ialah orang yang mengingkari takdir. Kalau mereka mati, jangan hadiri pemakamannya, dan kalau mereka sakit, jangan mengunjunginya. Mereka adalah kelompok Dajjal. Memang Tuhan berhak untuk memasukkan mereka ke kelompok Dajjal. Majusi ini terkenal dengan mengisbatkan dua Tuhan atau lebih lah, dua Tuhan. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Jadi apa kaitannya Qadariyah dengan Majusi? Qadariyah ni maknanya ada dua khaliq. Maknanya kita punya af'al ikhtiyari diciptakan oleh kita sendiri, bukan Allah. Itu Qadariyah. Dan ada pembahasan khusus dinama mana kaitan Majusi dengan Qadariyah tu, apa kaitan dia. Majusi ni sebabkan dua Tuhan. Satu Tuhan yang baik, satu Tuhan yang jahat. Tuhan cahaya yang baik, Tuhan kegelapan, Tuhan yang jahat. Jadi Allah Ta'ala cipta yang baik-baik saja. Yang buruk-buruk semua kita yang cipta. Manusia yang cipta sendiri keburukan. Mustahil Tuhan ciptakan keburukan.
Ini antara bab yang penting sebenarnya, perlu dibahas nanti sampai dalam bab Qadariyah kita bahas. Cuma nak kaitan dia dengan Majusi tu kat mana? Maksudnya ada dua pencipta lah. Bahkan Qadariyah lagi teruk daripada Majusi. Kalau Majusi dua pencipta je, Qadariyah semua manusia pencipta kepada perbuatan di sini. Berapa bilion manusia ada? Itu dia punya titik persamaan dengan Majusi di situ. Ada dua pencipta, maknanya bukan Allah yang menciptakan perbuatan manusia, kesemuanya manusia sendiri. Itu pembahasan yang penting dan agak rumit, insya-Allah nanti dalam bab Qadariyah. Dan itu fahaman sampai sekarang ada. Walaupun orang tu tak mengaku dia Qadariyah, tapi fahaman itu mungkin ada dalam diri kita tanpa kita sedari. Logik. Kita buat maksiat, kita buat ke Allah buat? Satu orang yang buat maksiat, Allah ciptakan ke dia yang cipta sendiri? Semua orang kata, takkan Allah tak nak cipta pun, mestilah. Betul? Qadariyah. Nanti ada pembahasan dia nanti. Kudrah hadisah. Apa fungsi kudrah hadisah manusia dengan af'al ikhtiari dia, itu semua akan kita bahas, insya-Allah. Ahli sunnah punya pemahaman. Keenam, tersebut dalam kitab hadis begini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Tafarraqatil yahudu ala 71 firqatan wan nasara misla dhalik wa taftariqu ummati ala 73 firqah." Rawahu Tirmizi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, telah berfirqah-firqah orang Yahudi atas 71 firqah, dan Nasara seperti itu pula, dan akan berfirqah umatku atas 73 firqah. Berpecah lah. Iftiraq itu perpecahan. Hadis riwayat Imam Tirmizi, lihat Jami' ataupun Sunan Tirmizi. Ditulis itu sahih. Tak boleh nanti marah Wahabi ni, sahih Tirmizi. Banyak hadis dhaif Tirmizi. Ya memang Imam Tirmizi ni, keluar tajuk sikit lah, tambahan. Dia kita kena tengok murad musannaf, apa gharad ataupun apa objektif pengarang kitab itu mengarang kitab. Imam Tirmizi mengarang kitab Jami' Tirmizi, menurut sebagian ulama bagi nama Jami', ada yang nama Sunan. Itu ada perbahasan apa makna Jami' atau makna Sunan dalam ilmu hadis. Memang tujuan Imam Tirmizi mengarang kitab itu untuk membawa semua hadis-hadis yang menjadi dalil bagi para fuqaha yang hidup di zaman Imam Tirmizi dan sebelum. Tak kira hadis itu sahih ke dhaif, dia bawa. Sebab tujuan dia memang nak membawa dalil-dalil yang digunakan oleh para mujtahid, para fuqaha zaman dia ataupun zaman sebelum tu. So tak kira lah fuqaha tu berdalil dengan hadis dhaif, dia bawa juga. Tapi dia bagi tahulah ni dhaif. Tapi orang zaman sekarang ni yang konon-kononnya ahlul hadis, buat pisah hadis-hadis sahih Jami' Tirmizi, hadis-hadis dhaif Jami' Tirmizi. Memberi satu gambaran kepada orang awam seolah-olah Imam Tirmizi ni hadis dhaif pun dia pakai juga. Apalah Imam Tirmizi tak tahu beza antara sahih dan dhaif. Memang tujuan dia memang mengumpulkan hadis-hadis semua sekali. Kecuali kalau Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, itu tujuan dia mengumpulkan hadis-hadis sahih saja. Sahih. Tak adalah dhaif kat situ. Tapi Imam Tirmizi bukan tak tahu sahih tak sahih. Tujuan dia lain. Apalagi kalau orang tu bertujuan untuk mengumpulkan semua hadis-hadis dhaif saja je, nak kumpul hadis-hadis dhaif saja dalam kitab. Ayah itu lagi teruk, kena cok. Dia ni mamal hadis dhaif ni. Orang mengumpul mengarang kitab bukan bermakna dia mengamalkan hadis tu. So kita kena faham apa ni, murad apa tu, objektif pengarang kitab tu mengarang kitab untuk apa. Dan di sini tak sepatutlah dia kata lihat sahih Tirmizi, itu tak berapa tepat lah. Dia ada dua nama saja, sama ada Jami' Tirmizi atau Sunan Tirmizi. Sahih biasanya orang panggil dua je, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ada juga sahih lah, Sahih Ibn Hibban itu. Selain daripada Kutubus Sittah, banyak lagi kitab-kitab sahih lain. Sahih Ibn Khuzaimah, ada juga kitab sahih yang lain. Cuma ada beza tu. Sahih ni sebenarnya ringkasan daripada Jami'us Sahih. Satu lagi bab kitab hadis yang lain dinamakan Sunan. Apa beza dia? Sunan ini biasanya kitab-kitab hadis yang disusun hadis itu menurut bab fiqh.
Contohnya Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Yang paling besarnya Sunan Kubra Imam Baihaqi. Hadis itu disusun ikut bab fiqh, kitabut taharah, kitabus salat, kitabus shaum, kitabuz zakat, kitabul hajj dan seterusnya. Munakahat, muamalat dan seterusnya. So, ada dua je nama Tirmizi, Sunan atau Jami' Tirmizi. Sahih tak ada. Sebab banyak hadis dhaif dalam, dan Imam Tirmizi sendiri pun bagi tahu hadis ini dhaif. Sebab memang saja dia bawa, dia nak kumpulkan kitab tu, tajuk dia dalil-dalil yang dipakai oleh para fuqaha sebagai dalil. Hadis-hadis yang dipakai oleh para fuqaha sebagai dalil. Tak kira sahih ke atau dhaif. Yang ketujuh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi kaitan dengan apa? Dah bahas kan? Hadis ni 73 tu pertemuan pertama tu dah bahas panjang lah. Yang ketujuh, Nabi bersabda, inna bani Israel tafarraqat ala thintain wa sab'ina millah wa taftariqu ummati ala thalasin wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rawahu Tirmizi. Ni pun dah bahas dah dalam pertemuan pertama hari itu. Saya baca Arab je lah. Ke-8 tersebut dalam kitab Imam Tabrani rahimahullah, bahawa Nabi SAW bersabda, wallazi nafsi Muhammadin biyadihi la taftariqu ummati ala 73 firqatan wa wahidun fil jannah wa 72 fil nar. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Rawahu Tabrani. Hadis yang serupa ini artinya tersebut dalam kitab Al-Milal wan Nihal juzuk 1 halaman 11 karangan Syarastani. Kitab pun dah tunjuk dah pertemuan yang lepas. Hadisnya sama je, makna itu pecah pada 73 tu. Kesembilan, Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun ummati zahirina hatta ya'tiyana amrullah wa hum zahirun. Rawahu Bukhari. Artinya akan ada segolongan dari umatku yang tetap atas kebenaran sampai hari kiamat, dan mereka tetap atas kebenaran itu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Lihat Fathul Bari. Fathul Bari syarah dia, tak perlu sepatutnya. Maknanya sepanjang zaman akan ada satu taifah min ummati zahirina, ada dalam hadis yang lain zahirina alal haq, yang menegakkan kebenaran. Melihat hadis-hadis yang sahih ini dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi dalam lingkungan umat Islam secara mukjizat, iaitu mengkhabarkan hal-hal yang akan terjadi. Khabar ini tentu diterima beliau dari Tuhan. Kan perkara gaib di sini, termasuk perkara gaib yang dinisbahkan kepada Nabi. Benda belum berlaku, Nabi dah bagi tahu. Maka itu wahyu lah daripada Allah Ta'ala. Memang mukjizat Nabi kan salah satunya memberitakan perkara yang belum berlaku. Yang kedua, sesudah Nabi wafat akan ada perselisihan faham yang banyak sampai 73 fahaman. Yang dimaksudkan perselisihan di sini sampai masuk neraka tu dari segi i'tiqad. Pasal apa? Persepahaman, perselisihan dari sudut fiqh tak akan sampai ke tahap masuk neraka lah. Yang kunut tak kunut, siapa salah, siapa yang salah masuk neraka, tak ada. Yang baca bismillah tak baca bismillah, siapa salah masuk neraka, tak ada. Sebab panjang dalam bahas fiqh. Sebab Nabi buat semua. Ada kalanya Nabi kunut, ada kalanya tak kunut, ada kalanya Nabi baca begini, ada kalanya Nabi begini. Itu fiqh. Tapi akidah tak mungkin lah. Ada kalanya Nabi tikap begini, ada kalanya Nabi tikap begini, itu tak ada. So perselisihan tu yang dimaksudkan di sini sampai masuk neraka itu dalam bab akidah. Sudah bahas pada pertemuan yang pertama. Neraka selama-lamanya ke atau neraka sekejap ke. Yang ketiga, ada segolongan orang-orang muda pada akhir zaman yang suka mengeluarkan dalil-dalil dari Al-Quran, tetapi keimanannya tidak melewati kerongkongannya. Yang keempat, ada dua golongan yang tidak bersangkut paut dengan Islam, iaitu kaum Murji'ah dan Qadariyah. Yang kelima, ada 30 orang pembohong yang akan mendakwa bahawa ia Nabi, padahal Nabi sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi. Dan ada orang-orang Khawarij yang paling jahat. Tak nak bahas nanti, sebab depan ni akan dibahas semua detail nanti. Yang keenam, di antara yang 73 golongan ataupun firqah-firqah itu, ada satu yang benar, iaitu golongan kaum ahli sunnah wal jamaah, dan selalu berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah khalifah
ataupun khulafa ar-rasyidin. Yang ketujuh, mereka ini akan selalu mempertahankan kebenaran i'tiqadnya sampai hari kiamat. Sampai Dajjal lah, sampai ni je, sampai tahap kiamat berlaku ni, habis dah, tak ada dah masa tu kan, kafir semua. Sampai lah Imam Mahdi, Nabi Isa, lepas tu angin yang bertiup daripada Syam dan Yaman mencabut nyawa-nyawa orang beriman. Akhirnya kiamat itu berlaku dalam keadaan tak ada orang Islam dah, tak ada sebut Allah dah. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tak akan berlaku kiamat selagi, sehinggalah tidak ada orang lagi yang menyebut Allah Allah. So ada faedah tak ada faedah Allah Allah? Bab lain lah tu. Dan sekarang barang siapa yang meneliti sejarah perkembangan Islam dari abad-abad pertama, kedua dan ketiga dan sampai kepada zaman kita sekarang, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sudah nyata kebenarannya. Maknanya apa yang Nabi cakap tu sudah pun berlaku sepanjang 1400 tahun ni, dah berlaku dah. Di Malaysia pun ada Nabi, Melayu pun ada, Ayah Pin pun ada, Tuhan pun ada. Tersebut dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, karangan Mufti Syed Syekh Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar yang dimasyhurkan dengan gelar Al-Ba'lawi. Dalam kitab ni lebih kurang dalam 9 mufti Yaman punya kumpulan fatwa. Pada halaman 398 cetakan Matba'ah Amin Abdul Majid Qahirah 138 Hijriah, bahawa 72 firqah yang sesat itu berpokok kepada 7 firqah. Maknanya besarlah, pecahan-pecahan besar dia ada 7 disebut sini. Kitab-kitab ni semua ada ni. Di sini dia dah buat kesimpulan mudah. Yang pertama, kaum Syiah. Kaum yang berlebihan memuja Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mereka tidak mengakui khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu ta'ala anhum. Kaum Syiah kemudian berpecah menjadi 22 aliran. Ini benda ni subjektif, yang salah satu pandangannya lah, 22 aliran. Tak semestinya 22 tu wujud serentak atau kekal sampai sekarang 22, boleh jadi tenggelam timbul. Yang dapat dikesan kepada pengkaji ni setakat ni 22 aliran. Mungkin ada khilaf, ada yang kata lebih atau kurang. Ini bukan fakta yang tepat lah. Yang kedua, kaum Khawarij, iaitu kaum yang berlebih-lebihan membenci Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahkan ada di antaranya yang mengkafirkan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Firqah ini berfatwa bahawa orang-orang yang membuat dosa besar menjadi kafir. Kaum Khawarij kemudian berpecah menjadi 20 aliran. Ini dia sebut antara yang famous lah, yang suka mengkafir-kafirkan orang ni, Khawarij. Sama sekarang ni Khawarij moden. Yang ketiga, kaum Mu'tazilah, iaitu kaum yang berfahaman bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat. Dia menafikan sifat, dipanggil Mu'attilah. Ta'til, menafikan sifat. Tetapi dia tak nafikan Allah, Qadir, Alim, Sami', Basir, semua sifat itu. Makna qaim bizzat tu dia nafikan, sebab bagi dia makna qaim bizzat itu, kalau qadim berarti ta'addud qudama, berbilang-bilangnya sesuatu yang qadim. Mustahil. Yang qadim satu je kata dia, zat Allah. Kita jawab mudah aja, nanti akan ada lah. Ta'addud sifat tak menunjukkan ta'addud zat. Yang dilarang itu syirik pada zat, ta'addud zat yang qadim. Kalau ta'addud sifat, banyak sifat yang qadim, tapi zat hanya satu, tak ada masalah. Tapi dia kata tak boleh. Panjang pembahasan dalam pun ada. Sifat itu wajib bizati ke wajib bi ghairihi? Kalau wajib bizati berarti wajibul wujud itu banyak. Itu iskal juga tu. Nanti insya-Allah. Tak tahu nak sampai ke bila sampai, tak tahu. Kemudian bahawa manusia mempunyai pekerjaannya sendiri. Maksudnya manusia menciptakan perbuatan dia sendiri yang berbangsa ikhtiari.
Jadi ada dua, satu ittirari, satu ikhtiari. Yang berbangsa ikhtiari itu manusia yang menciptakan perbuatan diri sendiri, bukan Allah. Nanti kita bahas. Kedua, bahawa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata dalam syurga. Ru'yatullah, melihat Allah di syurga itu tak mungkin katanya. Sebab apa? Allah Ta'ala tak berjisim, tak bertempat, tak mengambil ruang, tak berarah. So macam mana nak tengok? Macam mana nak tengok? Akhirnya menafikan ru'yah. Satu lagi kelompok pula kata, oleh kerana kita akan melihat Allah di syurga, pastilah Allah ada di syurga. Allah pun mengambil ruang di syurga, berjisim, berarah. Mesti Allah ada kat depan kita. Macam mana kita nak tengok Allah kalau tak ada kat depan kita? Betul? Ahli Sunnah wal Jamaah tengah-tengah. Nanti kita ada pembahasan insya-Allah. Sudah dibahas sekarang, balik semua nanti. Kemudian orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara dua tempat. Manzilatun baina manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Dua kedudukan itu satu iman, satu kufur. Tempat ini maksudnya kedudukan, bukan tempat, ruang. Maknanya dia tak iman, tak kafir. Dia buat dosa besar, maknanya membatalkan keimanan dia. Adakah dia jadi kafir? Tak. Sebab dia syahadah lagi. So dia iman tidak, kafir pun tidak. Manzilatun baina manzilatain. Dalam agama ni apa dia panggil? Purgatory Kristian. Betul? Purgatory. Ada istilah juga dalam agama lain. Tapi dia punya tempat dia neraka. Iman tak, kafir pun tak, tapi neraka. Tak boleh dikafirkan sebab apa? Sebab dia syahadah. Ada pembahasan semua insya-Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW hanya dengan roh saja dan lain-lain. Mi'raj Nabi dengan roh dan pahaman-pahaman yang lain lah. Nanti kita kan oleh sunnah roh dan jasad. Kaum Mu'tazilah berpecah menjadi 20 aliran. Yang keempat, kaum Murji'ah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa membuat maksiat, ini yang sebut ni, kesedaran tidak memberi mudarat kalau sudah beriman. Sebagai keadaannya membuat kebajikan tidak memberi manfaat kalau kafir. So dia irja', dia mengharap kepada Allah bahawa maksiat dia itu tidak akan memberi efek kepada keimanan dia. Tak ada apa, taklah buat maksiat okey. Sama, orang kafir buat kebaikan pun tak ada faedah pula. So, orang dah namanya beriman, buat maksiat pun tak ada apa-apa. Itu Murji'ah. Yang kelima, kaum Najariyah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa perbuatan manusia adalah makhluk, yakni dijadikan Tuhan, tetapi mereka berpendapat bahawa sifat Tuhan tidak ada. Kaum Najariyah berpecah menjadi 3 aliran. Ini rare sikit. Kaum ni, Najariyah ni agak rare sikit. Ada setengah memasukkan di bawah Mu'tazilah. Yang keenam, kaum Jabariyah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa manusia majbur. Artinya tidak berdaya apa-apa. Kasab atau usaha tidak ada sama sekali. Kaum ini hanya satu aliran. Tak payah, maknanya membatalkan syariat. Akhirnya pergi kepada pembatalan syariat. Semua Allah yang buat, bukan kita. Dalil Quran hadis semua. Yang ketujuh, kaum musyabbihah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa ada keserupaan Tuhan dengan manusia, umpamanya bertangan berkaki, duduk di kerusi, naik tangga, turun tangga dan lain-lain ni. Ini yang best ni. Tapi nombor 7, last sekali, jangan ke mana-mana. Ini yang antara yang masih kekal. Hampir semua masih kekal. Ideologi daripada semua ni kebanyakannya masih kekal sampai sekarang. Walaupun nama mazhab, nama firqah tu tak wujud, tapi pahaman dia tu masih ada lagi. Bahkan yang paling sekarang yang agak popular, bahkan mencabar kita ni, nombor 7. Tapi nama lain lah sekarang. Kaum ini hanya satu aliran saja. Jadi jumlahnya adalah kaum Syiah 22, kaum Khawarij 20, kaum Mu'tazilah 20, Najariyah 5, Jabariyah 1, Musyabbihah 1, jumlah 72. Ini saya tak kata ini qat'i, ini hanya satu kajian saja. Boleh jadi nak tahu semua-semua tu ada kitab dia.
sikit insya-Allah. Tapi pasti lupa. Tak perlu apa? Tak perlu nak hafal pun tak patut. Hafal nama Allah baru masuk syurga. Dia bagi tahu satu-satu dalam kitab. Ya saya. Seperti mana nabi-nabi hadis Nabi kata la yu'minu ahadukum, kan masyhur hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu, contohnya. So kalau la yu'minu itu maksud dia literally zahir tak beriman. Jadi kita tak boleh faham terus secara literal hadis. Dan maknanya secara zahir dia tak ada hubungan Islam, macam bukan Islam, kafir. Sama macam hadis Nabi kata la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, banyak kan hadis yang la yu'minu ahadukum tu banyak, tapi bukan makna tak beriman. Ayatul munafik salasah, hadis masyhur kan. Tanda ayat-ayat tanda orang munafik tu 3. Jadi adakah dia kalau ada 3-3 tu munafik? Macam tu munafik kan semua kita. Siapa yang tak pernah cakap dia bohong? Saya dia cakap tak pernah bohong. Janji insya-Allah ustaz 8.30 8.45 sampai. Betul? Dia tak boleh faham zahir hadis. Jadi kena perinci dulu. Setakat mana dia punya qadariyah dengan murji'ah tu, setakat mana dia punya i'tiqad dia. Kalau sampai tahap memang terpaksa dikeluarkan daripada Islam, kafir. Tapi kalau tak sampai tahap tu, dia masih syahadah lagi kan. Sebab orang munafik di zaman Nabi pun Nabi anggap sebagai Islam. Nabi bukan anggap, Nabi layan macam orang Islam. Sedangkan Nabi tahu senarai nama orang munafik tu kan Huzaifah pegang. Nabi tahu dah. Dan dia orang ni Allah Ta'ala dalam Quran terang-terang Allah Ta'ala sebut orang munafik ni kafir. Fi darkil asfali minan nar, di bawah neraka paling bawah sekali tu. Tapi Nabi tetap je. Abdullah bin Ubay bin Salul tu Nabi mandikan, Nabi solat Jumaat, solat jenazah semua. Nabi boleh je sebab orang dah kafir kan. Nabi beliau sahabat tanya kenapa? Rasulullah, aku tak nak nanti orang zaman generasi akan datang kata Muhammad bunuh pengikut dia. Abdullah bin Ubay itu sah pertama. Semayang sah pertama. Jadi zahirnya Islam, tapi hakikatnya Allah je yang tahulah. Nabi tahu juga. Untuk Nabi boleh katalah, kalau kita tak boleh hukum. Kita tengoklah. Sebab dia hanya Nabi, maksudnya sebab tu dia kata tadi kan qadariyah dia kata Khawarij berapa aliran, Syiah berapa aliran. Dia ada yang sampai tahap terkeluar dari Islam ada. Kan contohnya dia menafikan juz'iyat. Ilmu Allah tentang juz'iyat itu kufur tu. Imam Syafi'i kata nahnu la nukaffiru ahlal qiblah illal mujassimah wal manfi al juz'iyat. Kami tidak mengkafirkan ahli kiblat kecuali orang yang mujassimah sarih dan menafikan ilmu Allah tentang juz'iyat. Qadariyah menafikan ilmu juz'iyat. So Allah tak tahu pun apa yang akan berlaku, setelah benda itu berlaku baru Allah tahu. Wah, itu kan parah tu. Tapi itulah ulama kita, selagi ada 99 sebab dia kafir, satu sebab je dia berislam, kita kata dia Islam. Tapi di sisi Allah Ta'ala di akhirat itu bukan kerja kita lah. Banyak hadis-hadis yang Nabi menisbahkan kafir, tak ada, bukan laisa minna kan, falaisa minna. Contohnya an-nikahu min sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Itu dah falaisa minni, itu dah boleh ternafi dah tu. Jadi kita tak boleh terus hukum macam itulah. Makna hadis kena tengok ulama, apa ulama punya komen hadis tu. Kita di dunia hukum zahir je. Tapi kalau memang tahap dia punya pemahaman tu dah sampai ulama sepakat kita keluar dari Islam, keluar juga. Walaupun dia syahadah sekalipun. Kan? Orang tu syahadah tapi sembah tokong. Batal syahadah dia. Maknanya kan ada bab nanti perkara-perkara yang membatalkan syahadah seseorang itu pun ada.
Tak boleh juga kita kata asalkan dia syahadah je Islam. Tak kira dia sembah tokong ke apa ke, yang penting dia syahadah. Tak boleh juga. Dia ada dia punya syarat-syarat juga. Perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah. Di sini Nabi sebut umum lah, tak ada hubungan dengan Islam. Mana ada benda yang dia faham itu bukan fahaman Islam yang sebenar. Tapi adakah menyebabkan dia ni terkeluar pada Islam? Itu ulama akan bahas sampai tahap mana. Sebab tu kita perlunya ijma'. Dalil walaupun ijma' kan nombor 3. Kita kan ahli sunnah jamaah, Quran, hadis ataupun kitab sunnah, ijma', qiyas. Tapi walaupun Quran nombor 1, hadis, tapi sebenarnya yang paling kuat ijma'. Ijma' paling kuat sebenarnya. Sebab apa? Quran ini boleh dimanipulate. Boleh tak, makna itu bukan hakikat, tu majaz, tu makna dia sebenarnya macam ni. Dia boleh pusing-pusing lagi. Tapi kalau ada ijma', tak ada lawan. Situ kekuatan ijma'. Jadi Al-Quran sabit sebagai Al-Quran pun ijma'. Al-Quran tu sabit sebagai Al-Quran pun ijma'. Sebab tu kekuatan umat Islam ni pada ijma' dia. Jadi kalau ulama' dah ijma' sepakat kata ini kafir. Sebab apa, kalau guna Al-Quran sahaja dia boleh pusing lagi. Jadi untuk mengelakkan daripada orang memanipulasi makna Al-Quran, sebab Al-Quran hadis kan sebab itu sebenarnya turun dalam bentuk lafaz. Jadi lafaz ni orang boleh manipulate. Makna ni bukan ni, makna dia macam ni sebenarnya. Tapi kalau ijma' sepakat, kami sepakat makna dia begini, bukan ni. Tak boleh dah ditakwil-takwil lagi dah. Itu ijma'. Tapi kalau masih ada khilaf lah. Majoriti kata kafir, tapi minoriti kata tak kafir. Boleh jadi. Ada setengah-setengah fahaman yang ijma' katakah kafir, terkeluar pada Islam. Ada setengah fahaman ulama tak sepakat, tapi jumhur kata kafir, tapi masih ada minoriti beberapa yang kata tak kafir. Ataupun sebaliknya, jumhur kata tak kafir, tapi minoriti kata kafir. Kita nukil lah. Kita nukil lah, kita kena ada ilmu. Apa pendapat tahu? Menurut saya kafir. Tak boleh. Kita kena beritahu, ini kalau kita ada ilmu lah, ini ijma'. Ulama ijma', ahli sunnah wal jamaah ijma' kata fahaman ni kafir. Atau kita ni ulama' tak sepakat, khilaf, tapi majoriti kata kafir. Walaupun ada minoriti kata tak kafir. Atau sebaliknya, majoriti kata tak kafir, sebahagian kecil kata kafir. Itu je lah kita punya sebagai penuntut ilmu, yang selagi kita ni bukan mufti. Ijma' tak boleh buat apa. Dan jumhur pun lebih kuat lah. Contohlah macam Ibn Taymiyah kan, khilaf. Ada yang bilang setengah ulama mengkafirkan dia, setengah ulama kata tak, jumhur tak kata kafir. Ibn Taymiyah. Nak ke baca? Bolehlah baca sikit-sikit. Ini kitab dia, Maqalat di Abi Qasim Abdul Wahid bin Ahmad Al-Kirmani. Dia bahas tentang 72, tapi dia punya pembahasan tak sama dengan ni, lain sikit. Dia kata firqah-firqah tu ada 7, iaitu Musyabbihah, Nafatus Sifat, Qadariyah, Khawarij, Murji'ah, Makhluqiyah dan Syiah. Dia tak sebut Najariyah di sini, dia tak sebut Jabariyah, tapi di sini lain, nampak lah. Pembahasan ni ulama kurun yang ke berapa ni? Kurun khamis. Min ulama'il qarnil khamis. Menurut Imam ni, dia Abu Qasim Al-Kirmani ni, ulama kurun yang kelima. Dia pecah lain, dia pecah 7 lain. Tu saya kata benda yang subjektif, bergantung kepada orang yang kaji. Lepas tu dia pecah satu-satu. Syiah, Musyabbihah ni. Musyabbihah ni dia kata ada 3, iaitu Hishamiyah, Muqatiliyah dengan Ismiyah. Kemudian Hashimiyah pula kata begini, kemudian Muqatil kata begini, Ismiyah kata begini. Kemudian yang menafikan sifat ada 8. Jahmiyah, Huzailiyah, Nizamiyah, Ulwiyah, Bahsyamiyah, Ma'muriyah, Ka'biyah dan Tirariyah. Contoh.
Kemudian dia bahas satu-satu punya fahaman tu. Jahmiyah kata apa, Huzailiyah kata apa. Kemudian Khawarij. Contoh Khawarij ni di sini dia kata 15. Dalam kitab kita dia kata berapa? 20 kan? Mungkin pada zaman dia ni baru tangkap 15 kot. Lepas tu bila dia meninggal tambah lagi 5 itu 20 boleh jadi. Contoh-contoh Khawarij An-Najdiyah. Najdiyah macam masih ada je ke sekarang ni? Itu ke arah Qatariyah. Wal Azaraqah atau Azaraqah tak pasti macam mana je dia. Wal Ibadiyah wal Ajaridah wal Maimuniyah wal Sufriyah wal Atwiyah wal Qadikiyah wal Bayhasiyah wal Syaibaniyah wal Bid'iyah wal Syamrakhiyah wal Akhnasiyah wal Hazimiyah wal Salatiyah. Nama-nama orang, selalunya nama-nama orang disebah kepada nama orang atau nama tempat dia. Kemudian dia bahas tentang setiap yang disebutkan tadi punya pahaman. Kemudian Murji'ah pula pecah kepada sini, kita apa? Murji'ah pecah apa? Tak ada Murji'ah nama ni. Betul? Murji'ah dia tak masuk ke dalam ni? Nombor 4 nombor 4 dia tertinggal. Dekat atas tu tulis 7, dekat bawah tu tulis 6. Biasa tu, terlepas pandang kot ataupun pencetak, wallahu alam. Betul? Sama dekat keterangan tu kan 1 2 3 4 5 6 7, nombor 4 Murji'ah, betul? Lepas tu dekat bawah tu jadi jumlahnya adalah 1 2 3 4 5 6. Betul? 22 campur 20 campur 20 60, 62 campur 5 67, 68 69. Tiba-tiba jumlah 72. Matematik pun fail. Itulah dia. So maknanya yang dia tertinggal apa dia? Di sini dia kata tadi pun Najariyah 3 aliran kan. Dekat bawah tu dia tulis Najariyah 5. Ini editor tak buat kerja ni. Lepas tu Murji'ah dia tak sebut. Pandai-pandai lah buat pembetulan amendment, buat amendment sendiri. Ini saya baca dalam kitab ni. Jadi sebenarnya proses nak menghasilkan sebuah kitab tu panjang. Saya pernah sebelum ni bukan karang kitab, menterjemah kitab saja. Dia punya proses dia sampailah final kat kita. Apa salah ni? Kita buat dah betul lah. Sekejap lagi dia masuk dalam komputer, dia tolak, dia edit, ini tu hilang, lompat pergi sana pergi sini. Baru sampai kat kita tengok, apa salah lain. Proses mana orang yang type lain, orang yang edit lain, orang yang buat layout lain, orang lain macam. Dan sekali hasil dia lain. Dia jangan ingat yang type, yang buat segala-galanya Kiai Sirudin Abbas, dia tak buat apa pun. Dia tulis je. Dia tulis, mungkin dia tulis tangan ke mungkin. Yang tukang type semula. Proses type semula tu pun dah mungkin banyak kesilapan dah. Lepas tu yang buat type semula, yang susun, yang buat layout, yang edit bukan ulama semua. Tak semestinya ulama. Kadang orang biasa kerja kilang percetakan. Dia bukan faham lah apa pun, dah tak tengok pun. Kat sini kan dah jelas lah dia punya kesilapan dia tu. Najariyah dia kata 5, dekat dalam atas tu dia kata 3. Kemudian dari sini ada apa? Murji'ah ada pecah. Dia tak bagi pecahan kan? Murji'ah dia tak nyatakan pecahan kat atas nombor 4 tu. Betul? Dia tak bagi tahu berapa pecahan. Lepas tu Najariyah disebut 3. Di sini Najariyah ditulis 5. Murji'ah dia tak sebut. Lepas tu Jabariyah 1, Musyabbihah 1. Di sini kan Musyabbihah disebut 1. Di sini kan tadi saya baca Musyabbihah berapa disebut? Musyabbihah di sini ada berapa Musyabbihah? 1, 2, 3. Ini Musyabbihah disebut 3. Ini disebut 1.
Terbalik pula, dia ni pula banyak, itu pula sikit. Yang tadi kan Khawarij, di sini banyak, yang ni sini sikit. So, saya dah baca lama dah, maksudnya saya pun awal-awal tu semangat kaji. Rasa pening, asal dia kata lain ni, kata lain ni, belum lagi yang lain-lain ni. Jadi kesimpulannya dia tak semestinya tepat lah benda tu, dan bilangan yang Nabi sebut 72-73 bukan mesti 72 atau 73. Hanya satu bilangan yang banyak nak bagi tahu tu je. Dan dia bukan yang muncul serentak ataupun muncul dan serentak akhirnya kekal sampai kiamat 70 tak ada. Tenggelam timbul, tenggelam timbul, tenggelam timbul, lebih kurang jumlah dia macam tu lah. Itu jangan jadikan benda ni tak betul ni, semua tak, tipu lah. Ada orang pening lah ni cakap banyak ni cakap banyak ni. Tak. Maknanya 1400 tahun macam-macam boleh jadi. Pada satu zaman tu berapa yang muncul, apa yang ada lah. So orang yang mengkaji pada zaman tu, dia hanya boleh kaji apa yang ada zaman tu dan sebelum dia. Itu pun kalau dia dapat maklumat. Zaman dulu nak dapat maklumat bukan senang. Maknanya dia kena pusing dunia. Dia kena pusing dunia je. Cek satu kampung, kau fahaman apa? Okey. Kampung sebelah, kau fahaman apa? Betul? Zaman dulu dah lah pakai kuda, pakai unta. Zaman sekarang pun kalau pakai kapal terbang, cuba kaji tengok di Indonesia saja ada berapa pahaman. 13,000 pulau. 13,000 pulau Indonesia saja. Cek satu-satu pulau pahaman apa. Jangan lupa masuk ayah pen Nabi Melayu. Masuk sekali, ini bukan 73 ni, ini dah berapa ribu ni. Macam tu lah. Faham? Jadi jangan pegang kepada zahir hadis. Kadang-kadang Nabi sebut 73 tu nak tunjuk betapa banyaknya pecahan. Boleh ya? Kalau tak nanti kita akhirnya pening. Betul pening-pening kita pun ada setengah orang tipu lah semua ni, bohong lah, tak betul. Ni kata lain, tu kata lain, ni kita kata lain. Kita kena tahu tatbikkan. Kita kena faham. Setiap ulama yang kaji menurut kemampuan dia untuk kaji. Menurut maklumat yang mampu diperolehi, apa yang dia dapat, itu pun sahih tak sahih pun belum tentu lagi. Jadi ulama yang zaman tu dia akan kaji zaman tu dan sebelum dengan maklumat-maklumat yang diperolehi lah. Zaman sekarang ni lagi banyak lah kena ikut kan. Faham Campuran pun dah tak betul lah. 22 campur 20, 42. 42 campur 20, 62. Campur 5, 67, 68, 69. 3 tertinggal. 3 tu kalau nak kata Murji'ah dia tak sebut satu. Katalah Murji'ah 1 bau 64. Bau apa? 60 apa ni? 62, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Boleh? Pandai-pandai lah. Okey. Khawarij Khawarij di sini disebut 20 aliran. Sini nafis sifat. 15 disebut Najdiyah, dah baca tadi kan. Kemudian yang penting lagi kita ambil Murji'ah dia tak sebut sini dia sebut Murji'ah ada 10. Salihiyah, Syamriyah, Yunusiyah, Thaubaniyah, Ghailaniyah, Syaibaniyah, Hanifiyah, Mu'afiyah, Muraisiyah, Karamiyah. 10 Murji'ah. Dalam kitab ni disebut lah. Kemudian Syiah sini lagi. Syiah dia pecah kepada 3 kelompok yang besar. Setiap kelompok yang besar pecah lagi dalam kitab ni. Yang pertama Syiah Ghaliyah.
Syiah Ghaliyah pecah kepada di sini 11. Bayaniyah, Tiyariyah, Mughiriyah, Mansuriyah, Khattabiyah, Ma'muriyah, Bazi'iyah, saya main sebut je ni, wallahu alam. Mufaddaliyah, Syarifiyah, Sababiyah, Mufawwidiyah, 11. Kemudian Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah pecah kepada 14. Al-Qat'iyah, Al-Kaisaniyah, Al-Karmiyah, Al-Mughiriyah, Al-Muhammadiyah, Al-Husainiyah, Al-Nawasiyah, Al-Ismailiyah, Al-Qaramitah. Ini masyhur Qaramitah ni. Al-Mubarakiyah, Al-Syamtiyah, Al-Mawsuwiyah, Zaidiyah. Yang ketiga pecah kepada yang ketiga yang terbesar Zaidiyah. Zaidiyah pecah 6. Zaidiyah pecah 6. Jarudiyah, Salimaniyah, Bashariyah, Naimiyah, Yaqubiyah dan Baraiyah. Berapa nama? 3. Banyak juga ni. 11 campur 14 25. Campur lagi sini 6 31. Sini dia tulis Syiah 22 je. Sebab dia tak senaraikan kan. Sini siap dia senarai tu yang saya baca, nak bagi contoh lah apa maksud kelompok tu sendiri pecah lagi. Kekal tak kekal kelompok tu kena tengok, kena kaji. Siapa kajian pergi buat kajian. Kalau ditambah dengan satu aliran lagi dengan fahaman kaum ahli sunnah wal jamaah, maka cukuplah menjadi 73 firqah. Sebagai yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Demikian kitab Bughayatul Mustarsyidin. Ini diambil dari kitab Bughayah. Adapun kaum Qadariyah termasuk golongan kaum Mu'tazilah, kaum Bahaiyah dan Ahmadiyah Qadiani. Masuk golongan kaum Syiah. Kaum Ibnu Taimiyah masuk dalam golongan kaum Musyabbihah, dan kaum Wahabi termasuk kaum pelaksanaan dari fahaman Ibnu Taimiyah. Boleh? So, maknanya jangan pegang, maksudnya kita jangan rely dengan kitab ni sahajalah. Ini dia pun nukil daripada kitab yang lain. Banyak lagi kitab-kitab. Dan ini pun kitab ni yang saya baca tadi bandingkan kitab lain lagi nanti. Ya bang? Mujassimah Musyabbihah lebih kurang. Sebab dia sebenarnya bergantung kepada orang yang memberi istilah itulah. Jadi kalau nak ikutkan Musyabbihah dengan Mujassimah, kalau dari satu sudut, Musyabbihah itu lebih umum daripada Mujassimah. Sebab Musyabbihah dari segi bahasa yang menyerupakan, maknanya tasbih itu menyerupakan Allah. Kalau Mujassimah maknanya dia lebih khusus, maknanya menjisimkan Allah. Jadi salah satu bentuk penyerupaan ialah dengan menganggap Allah tu jisim. Bentuk penyerupaan juga. Jadi macam Mujassimah tu lebih khusus, dia highlightkan perkara yang dia serupakan, iaitu Allah jisim, makhluk pun jisim. Tapi kalau Musyabbihah lebih luas lagi, dia menyamakan Allah bukan sahaja dari sudut jisim, dari sudut yang lain-lain lagi. Tapi tak larilah sebenarnya puncanya daripada bila menganggap Allah Ta'ala itu jisim, nanti akan mengisbatkan kelaziman jisim. Nanti insya-Allah dalam pembahasan, bukan saya, nanti saya komen lebih-lebih, nanti kan marah pula orang. Bukan tak sepatutnya lah kan. Sebab dia masalahnya bila kita banyak mengkaji, jadi bila kita baca, contohnya macam saya baca kitab ni, banyak yang saya tengok saya nak kritik kan. Kalau saya kritik lagi kan, apa ustaz ni mengajar kitab ni ke kritik kitab ni? Sebab kita ada rujukan banyak masalah dia. Minggu lepas saya bawa semua, hampir yang saya ada. Ni saya bawa sikit-sikit je cukup lah. Nak refer. Jadi tak boleh bergantung satu peratus dengan satu kitab. Apalagi kitab, bukan nak merendahkan, nanti kan orang marah saya pula, apa ustaz ni dia lagi dia hebat sangat ke orang. Saya pernah kena dah. Saya komen satu pendapat,
Kau nantam saya tu sombong, ingatkan kau pandai sangat ke. Terpaksa terima benda tu. Tapi kalau kita bukan nak kritik, nak bagi tahu ada perbezaan pendapat. Kat tadi kan dah jelas lah. Ni ulama besar ni. Yang kita yang ulama kita besar. Ini besar juga. Tengah kata kecil kan marah pula kan. Faham Dan nanti kan semua bergantung kat sini. Itu nisbah kat saya. Ustaz tu yang ajar kitab ni sebenarnya. Padahal saya sendiri baca kitab ni dah lama dah ni. Masa saya belajar di Indonesia dulu saya dah beli kitab ni. Tahun 2004 lebih kurang tu lah. Kat 15 tahun lah. Jadi bila baca mula-mula pegang sini, lepas tu dia lama-lama beli kitab, beli semua baca. Lain pula. Saya bersiap bandingkan ini tulis berapa, dalam ni kitab ni berapa, dalam kitab ni berapa. Akhirnya kesimpulan dia tak boleh kita kata jumlah yang tepat. Logiknya pun kita tahu fahaman tu mungkin tenggelam timbul, kekal tak kekal. Lepas tu sesama dia pun kadang-kadang berkongsi fahaman. Dalam bab ni dia macam contohnya, adakah Syiah saja apa yang Syiah pegang langsung tak Mu'tazilah pegang? Tak. Kadang apa yang Syiah pegang Mu'tazilah pegang juga. Apa yang Mu'tazilah pegang Syiah pegang juga. Cuma ada yang ni pegang, ni tak pegang. Dan apa yang ahli sunnah pegang pun dia orang pegang juga. Jadi dia tak boleh nak tetapkan satu figure yang tetap lah. Dia akan jadi macam-macam. Boleh tak? Senang lah. Syiah Rafidah tu di bawah Syiah. Lepas tu dia panggil Syiah Rafidah. Dia tak panggil Rafidah Syiah. Biasanya yang jins ataupun nauk dulu disebut, baru afrad dia. Syiah Rafidah, Syiah Zaidiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Isna Asyarah. Dia punya nauk ataupun jins dia Syiah. Itu pecahan dia. Antara yang paling ghulu lah. Rafidah tu antara yang ghulu, yang melampau. Itu dah dia. Lepas tu dia bagi 12 semua senang cerita kan. 6 nombor ke 12 kali 6 72, selesai masalah. tak boleh. Kita nukil je. Kita tak perlu kita timbulkan permasalahan, tak perlu kita petikaikan. Kita kata dalam kitab ni kata macam ni, dalam kitab ni kata macam ni, dalam kitab ni macam ni. Hakikatnya kita sendiri faham secara akal lah. Benda tu dia berubah mengikut zaman. Sebab muncul pun mula-mula satu. Mula-mula muncul Khawarij, lepas tu muncul Syiah, muncul Murji'ah, muncul satu-satu muncul. Lepas tu daripada kemunculan dia di sesama dia pun bergaduh. Lepas tu dia pecah. Pecah ni sebab dia sesama dia bergaduh, tak setuju. Kan? Mu'tazilah sama Mu'tazilah pun tak ngam. Ada Abu Ali Jubai lain. Kemudian Diral kata lain. Kemudian Nazam kata lain. Jadi memang sesama dia pun berpecah. Tapi boleh disatukan di bawah satu asal sebenarnya. Dia orang satu asal tapi akhirnya dia pecah-pecah. Sama macam ahli sunnah pun ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah, ada Ahlul Hadis, ada Salaf. Pecah-pecah juga. Tak boleh kita nak kata tepat tu tak boleh. Ayah Pin nak masuk bawah mana nak dia? Ayah Piniyah nak masuk bawah mana? Yang mengaku Nabi-Nabi Melayu, macam-macam fahaman ada lagi kan. Kita nak masuk bawah mana pula tu? Liberal nak masuk bawah mana pula? Tu yang apa lagi yang sekarang ni Komengo lah apa tu nak masuk bawah mana pula? Ahli sunnah macam mana? Tak mana kan? Ini hanya salah satu daripada pendapat ulama tu je lah. Jangan kita gaduh lah bab ni. Cukup dah pecah tu, pecah lagi. Okey. I'tiqad kepercayaan pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tadi ujung tu disebut Taimiyah dengan Wahabiyah, akan ada tajuk khusus tentang Ibn Taimiyah dengan Wahabiyah.
Masalah tentang Ibn Taymiyah dengan Wahabi, adakah mereka ahli sunnah atau bukan pun khilaf. Contoh macam ni ya. Dalam solat kita ada 13 rukun, betul? 13 rukun solat menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, siapa yang tahu? Saya tahu. Okey, contohnya selawat dengan salam, kita rukun kan? Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi bukan rukun. Salah, kalau kita, siapa yang tak selawat kepada Nabi lepas tahiyat akhir atau tak bagi salam, batal solat dia, betul? Sebab rukun. Tapi mazhab Hanafi, selawat bukan rukun dalam solat. Kalau dia tak selawat pun sah sembahyang dia. Betul? Itu contoh. Jadi kita boleh kata, kalaulah dia tak, mazhab Syafi'i kata kalau dia tak selawat kepada Nabi dan tak salam misalnya, batal solat dia. Tak solat dia, anggap batal, tak sah solat dia. Mazhab Hanafi sah. Okey, bermakna kalau kita kata ini adalah usul ahli sunnah wal jamaah. Okey, kalau dia menyalahi satu saja daripada usul ahli sunnah wal jamaah, dia enggak ahli sunnah ke bukan? Semua ikut ahli sunnah, satu saja dia tak setuju dengan, di mana dia khilaf dengan ahli sunnah wal jamaah. Dia masih ahli sunnah ke bukan? Itu masalah dia. Itu masalah dia. Ada ulama kata, satu dua je dia menyalahi ahli sunnah, dia masih lagi ahli sunnah. Memang betul dia ahli sunnah. Dan tiba-tiba ada satu bab tu dia tak bersama dengan ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya khilaf dengan pandangan ahli sunnah. Bahkan dia klaim itulah sebenarnya ahli sunnah wal jamaah. Itu satu masalah lagi. So adakah kita akan mengeluarkan dia, bukan kita ulama mengeluarkan dia daripada ahli sunnah wal jamaah atau tidak? Contohnya Ibn Taymiyah ada qaul mengatakan, dia mengatakan bahawa neraka tidak kekal. Neraka tidak kekal. Neraka satu masa akan habis. Neraka dan ahli neraka akan habis. Ibn al-Arabi pula kata neraka ni akan kekal, tetapi azab tu yang tak kekal, akhirnya azab berubah menjadi uzab, jadi nikmat pula. Itu menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Sekarang kita nak keluarkan dia dari sunnah ke tidak? Bukan kita lah ulama kita. Ulama kata bukan ahli sunnah. Macam tadi ya, mazhab Syafi'i tak sembahyang tak selawat Nabi, tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang. Terkeluarlah daripada maknanya sebagai musalli. Sebab tak sah sembahyang dia. Tapi mazhab Hanafi kita dah masih sah lagi sembahyang ni, sebab itu bukan rukun. Macam ni ya. Okey, neraka kekal tu ahli sunnah wal jamaah punya pegangan ke tidak? Tu bahkan Quran tu jelas. Betul? Bila dia kata sekarang neraka tak kekal, akan berakhir. So nak kata dia ahli sunnah wal jamaah ke bukan? Betul? Faham tak? Itu masalah dia, isu dia. Sebab ada ulama, setengah ulama tu satu saja menyalahi daripada ahli sunnah wal jamaah, dia bukan ahli sunnah wal jamaah, walaupun 99% dia ahli sunnah wal jamaah. Ulama kita tak, kalau dia dalam 30%, 40%, okey lagi lah, masih ahli sunnah lah. At least lebih daripada 50%. Tak tahu siapa yang ada hak nak menghukumi seseorang tu ahli sunnah tu bukan, tu bukan kerja kita. Yang pastinya khilaf. Okey, kita bukan nak kita sekarang ni mengaji bukan nak cop orang. Kita nak kaji, jangan kita berpegang dengan benda itulah supaya kita pergi kepada yang lebih sepakat. Walaupun ada ulama khilaf, kita tak nak masukkan diri kita ada fahaman-fahaman yang dikhilafkan oleh ulama-ulama, adakah itu fahaman ahli sunnah atau bukan. Lebih baik kita berpegang kepada fahaman yang ulama sepakat ini memang ahli sunnah, itu yang kita pegang. Yang khilaf kita, kalau boleh jangan jadi yang khilaf. Allah bertempat tak bertempat? Ahli sunnah wal jamaah bertempat tak bertempat katanya? So kalau orang tu kata Allah Ta'ala bertempat, dia ahli sunnah wal jamaah ke bukan? Lepas tu tanya, apa maksud bertempat di situ? Dia dihuraikan, maksud bertempat tu tempat yang tak wujud, makanul adami kata dia. Pening pula kita nak jawab, bertempat tapi tempat yang tiada. Kita tiada tempat, dia tempat yang tiada. Betul?
Kita kan masyaallah Allah Ta'ala tak bertempat di sunnah jamaah. Dia kata tak, Allah Ta'ala bertempat di tempat yang tiada. Maknanya tempat yang tiada. Makanul adami, istilah dia makanul adami. Makanul adami yang dipopularkan sebenarnya Imam Ibn Taymiyah lah, yang masyhurkan dia ambil daripada falsafah. Sebenarnya Ibn Taymiyah lebih falsafah daripada Asy'ariyah sebenarnya, kalau orang kaji betul lah. Saya kat rumah saya alhamdulillah 70% kitab Ibn Taymiyah ada kat rumah saya. Saya tak mau dengar pada orang tak ada percaya semua. Baik pro atau kontra, baik ahli sunnah sendiri, baik Wahabi, semua klaim Ibn Taymiyah tanpa kitab tak cukup, mesti tengok kitab dia. Disebut tak sebut benda dalam kitab dia. Makanul adami, falsafah, tempat yang tiada. Kita tiada tempat. Lebih kurang lah tempat yang tiada tempat. Orang biasa kan lebih kurang lah tu. Kalau kita tak boleh tempat yang tiada lain. Tiada tempat lain. Faham tak? Contoh lah, saya bagi contoh kita nak anggap orang ni ahli sunnah ataupun bukan. Jadi bukan kita punya kerja lah nak menilai orang tu ahli sunnah atau bukan. Ulama' terserah pada ulama'. Sebab tu ada ulama' yang jenis keras, ekstrim, terkeluar pada ahli sunnah. Ada yang kata tak, kafir terus. Jangan khilaf dia ni ahli sunnah ke bukan, dia kafir pun ada. Ada yang ulama' yang mengkafirkan dia pun ada. So kita orang awam, kita nukil lah. Apa pendapat tentang Ibn Taymiyah? Wallahu alam, Allah yang lebih tahu keadaan dia. Tetapi ulama' khilaf, ada yang kata dia keluar dari Islam pun ada, kafir, ada yang kata tak, ada yang kata dia ahli sunnah, ada yang kata dia bukan ahli sunnah. Mana satu? Wallahu alam. Kita tak, tapi ada yang keras, kalau kau tak kafirkan dia, kau pun kafir. Aduh, payah macam ni. Siapa yang tak mengkafirkan dia, kafir juga, lagi teruk kafir dia. Tu keras tu. Itu ada kelompok-kelompok macam tu. Kita khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang sederhana, yang pertengahan. Tak terlalu ekstrim, tak terlalu sambil lewa, tak terlalu ambil mudah. Antara yang pendapat yang dinisbahkan kepada dia. Cakap pun kena bertapis. Dia kata Allah Ta'ala, hadis Nabi katakan, rahmatullah awsa'a min ghadabihi. Rahmat Allah tu lebih luas daripada kemurkaan dia. Jadi syurga tu lambang rahmat Allah, neraka tu kan lambang kemarahan Allah. So kalau sama-sama kekal, samalah rahmat dengan Allah punya kemurkaan Allah, ghadab Allah dengan rahmat Allah sama. Rahmat Allah mengatasi ghadab kemurkaan ni menunjukkan bahawa neraka kan. Itu antara hujah dia. Kalau dari segi lafaz tu saya cakap lafaz khalidina fiha abada boleh ditakwil kan. Khalidin bermaksud satu tempoh yang lama. Okay, kalau kita tengok dalam surah Al-Jin pula, Allah Ta'ala sebut wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Hanya maksiat saja. Allah tak kata kafir, Allah kata maksiat saja dah khalidina fiha abada. So kita nak cakap macam mana? Siapa maksiat? Semua orang maksiat. Termasuklah maksiat ya kufur, termasuk maksiat. Tapi zina pun maksiat. Maknanya orang Islam berzina maksiat khalidina fiha abada. Kita takwil tak? Maksudnya di sini maksudnya maksiat kafir. Takwil juga. Dia pun takwil. Dia kata maksud di sini sebab dalam surah Al-Bariyah tu bila Allah katakan orang ahli syurga khalidina fiha abada. Tapi kalau ahli neraka Allah kata khalidina fiha tak ada abada. Betul? Dalam surah Al-Bariyah lam yakunil ladzina kafaru, surah tu. Jadi di situ dalil dia kata nampak tu. Maknanya Allah sebut ahli syurga khalidina fiha abada. Orang kafir Allah sebut khalidina fiha tak ada abada. Jadi itu menunjukkan neraka tu tak akan kekal. Ulama kita jawab itu ala wajhil musyakalah. Bila dalam wajah musyakalah Allah Ta'ala maksudnya bawa datang kedua-duanya sekali, Allah nak menunjukkan rahmat dia lebih pada ghadab dia, maka Allah Ta'ala kata untuk ahli syurga khalidina fiha abada, untuk ahli neraka khalidi saja tak abada, tapi kekal. Sebab bila ayat yang lain Allah menunjukkan dia memang kekal. Dia ada pandangan dia lah, dia ada dia punya hujah dia, nak tegakkan hujah dia.
Tapi ahli sunnah menyalahi ahli sunnah. Cuma dengan sebab itu adakah dia terkeluar dari ahli sunnah atau tidak? Itu yang jadi khilaf. Lama kata confirm terkeluar ahli sunnah. Terkeluar daripada ahli sunnah. Dan kita tak sampai, hanya satu tu je, dia kata. Okey. Sejarah Ibnu Taimiyah dipenjarakan dan mati dalam penjara. Tu tak ada siapa boleh ingkar lah peristiwa tu. Dan yang memutuskan dia ni dipenjarakan kerana sesat dan menyesatkan ni 4 qadi qudha, 4 mazhab zaman tu. Bukan orang biasa, 4 qadi qudha. Qadi qudha ni maknanya zaman tu kan zaman pemerintahan khalifah. Khalifah maknanya dia punya qadi dia setiap daerah, dan ada qadi qudha bagi setiap mazhab. Maknanya ketua qadi mazhab Syafi'i seorang, ketua qadi mazhab Maliki seorang, ketua qadi mazhab Maliki, 4 mazhab tu, ketua qadi tu bersidang. Putuskan dia sesat menyesatkan, masuk dalam penjara, mati dalam penjara. Tak, Ibn Taimiyah kena uji macam Nabi Yusuf, kata dia. Nabi Yusuf masuk penjara juga. Ada je lah yang dia nak bila Imam Ahmad bin Hanbal pun dipenjarakan juga. Dipenjarakan oleh Mu'tazilah. Apa ni, Khalifah Ma'mun, 3 khalifah itulah yang Mu'tazilah tu. Sezaman saya tak ingat tepatnya. Tapi itulah yang jelasnya Ma'mun, Mu'tasim billah dengan Wathiq billah tu 3 qadi Mu'tazilah. Apa ni? Khilafah Bani Abbasiyah. 3 khalifah berpegang dengan fahaman Mu'tazilah. So Imam Ahmad tak nak mengaku Quran itu makhluk, dia dipenjarakan. Dia sama kes berlaku dengan Ibn Taimiyah. Kita kata yang penjarakan dia siapa? Mu'tazilah. Ini yang penjarakan dia 4 mazhab punya qadi qudha. Maksudnya 4 mazhab tu bukan ahli sunnah. Seolah-olah dia nak kata macam tu. Dia kata apa? 4 qadi qudha ni semua jealous dengan Ibn Taimiyah. Letih tu nak jawab bab tu. Kalau Nabi Yusuf langsung tak masuk akal lah. Nabi Yusuf dipenjarakan sebab tak menerima pelawaan Mak Datin Zulaikha. Ajak berzina kan. Geng-geng Mak Datin tu kan, yang apa, setelah cerita tu famous kan, dia menggoda dia punya hamba dia. Dia tak puati kan, korang senang je lah tuduh aku cakap-cakap belakang. Dia panggil jemput datang, bagi apple sebiji, pisau sebiji. Kan? Suruh Nabi Yusuf hias-hias keluar sidang. Tengok tu potong. Kau orang baru tengok sekali dah potong jari. Aku duduk dengan dia hari-hari lah. Mana tahan. Kan? Akhirnya Mak Datin terus pelawa dia. Semua buat pertemuan, ajak berzina dengan Nabi Yusuf. Dia kata, ya Allah, penjara lebih aku suka daripada menyahut panggilan-panggilan wanita-wanita Mesir tu. So dia dipenjara sebab tu. Apa Ibn Taimiyah kena menjaga macam Nabi Yusuf? Sebab lain. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara pun sebab lain. Yang memutuskan dia dipenjarakan tu siapa? Sekarang 4 qadi qudha ahli sunnah wal jamaah, 4 mazhab. Kecuali kalau dia tak anggap 4 qadi qudha tu ahli sunnah. Yang ahli sunnah kata kira ahli sunnah tapi dia orang jealous. Apa maksudnya? Cemburu dengan kepopuleran Ibnu Taimiyah pada zaman tu. Katanya dia tak ada buat apa, dia tak boleh nak buat, dia tak boleh ingkari sejarah, benda tu je jelas. Cuma dia cari alasan-alasan kenapa dipenjarakan. Petusiak kata takkanlah Ibn Taimiyah ni orang yang jahat, sedangkan dia ni puasa, tahajud, baca Quran, menangis-nangis depan Allah. Dia bagi macam tu. Dia nak bagi nak orang menganggap bahawa tak mungkin dia sesat. Habis Bala'am Ba'ura, Barasiso tu, wali-wali Allah besar tu, sesat juga akhirnya. Tak semestinya orang tu semayang kuat, ini dengan Allah Ta'ala hubungan baik, akhirnya tak sesat, tak mungkin. Boleh panjang ni. I'tikad kepercayaan pada masa hidup Nabi Muhammad SAW ada 10 minit lagi. Macam mana Ustaz? Buka soalan kot. Satu tajuk lah, satu pertemuan. Ada soalan?
Soalan masalah tawassul adakah berkaitan dengan furu' ataupun usul? Dua-dua sekali. Dari dia, saya betul sebelum ni kan, kita dalam akidah kita hanya i'tiqad. Tapi dalam fiqh kita ada dua. Satu kena i'tiqad, satu praktikal. Contohnya semayang. Kita kena i'tiqad bahawa semayang itu wajib. Dan kita kena semayang. Ada orang dia tak semayang tapi dia i'tiqad semayang tu wajib, tapi dia tak semayang, berdosa, tapi dia Islam. Tapi ada orang dia tak semayang dan dia i'tiqad semayang tu tak wajib. Itu dia masuk bab usul tu. Sama dengan tawassul. Jadi orang tawassul tu ada tawassul yang boleh menyebabkan dia, tapi dah nama tawassul tu sendiri itu sebenarnya dah jelas itu tak kafir. Nama tawassul tu sendiri dah menunjukkan tak kafir. Maksudnya menggunakan wasilah untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Nama tawassul tu sendiri pun dah menunjukkan dia tak betul-betul menyembah atau beriktikad benda yang digunakan sebagai alat ataupun perantara itu. Bertawassul dengan, contohnya yang paling famous, bertawassul dengan Nabi untuk minta sesuatu daripada Allah, bertawassul dengan para solihin, dan bertawassul dengan amal kebaikan. Sudah jelas tu sebenarnya perkataan tawassul tu. Kecuali kalau orang tu memang pergi kubur minta kat aku, wahai kubur itulah, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, engkau ada kuasa untuk memberi manfaat mudarat, so berilah manfaat kepada aku dengan kuasa engkau. Itu memang jelas syirik. Kalau i'tiqad dia lah, i'tiqad bahawa Syekh Abdul Qadir Jalani boleh bagi manfaat, itu dah masalah usul. Kemudian masalah perbuatan, contoh dia sujud. Dia sujud daripada jauh, saya ambil kamera dari belakang kan, sujud kat kubur tu viral kan. Waktu rupanya orang tu bukan nak sujud kat kubur, dia nak cium kubur tu. Macam orang nak cari barang jatuh bawah almari kan, dia pun tunduk, engkau sembah almari ke? Tak, aku cari apa barang pun buat jatuh bawah almari. Tak betul benda ni berlaku. Orang tu dia tunduk nak cium kubur ada dalil. Cium kubur ada dalil, cium kubur. Masalah kubur Nabi, cium sahabat, cium kubur Nabi. Tapi posisi dia masa nak cium tu macam sujud. Tapi kalau memang perbuatan dia dengan niat nak sujud kat kubur tu, memang kafir. Dia kena tafsir dulu. So kita kata, kalau tawassul yang menepati syariat dan i'tiqad, tak ada masalah. Tapi kalau dia nak buat macam tawassul, tapi dia bukan tawassul lagi, dia terus menyembah kubur tu atau beriktikad bahawa wali tu boleh bagi manfaat mudarat, itu memang kita pun kata kafir. Kita pun kata kafir. Tapi kalau dia sekadar semayang semayang Jumaat, setiap kali khutbah Selangor Allahumma inna nas'aluka wa tawassalu ilaika binabiyikal amin. Berkupur semua Selangor. Betul? Itu tak ada kaitan dengan i'tiqad dan perbuatan. Kita minta tawassul. Dan kita fiqh dia hanya menyebut saja, kami bertawassul kepada engkau dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah. Dia masalah kalau tu yang kubur wali tu, tengok. Tak, benda berlaku. Zaman Ibn Taymiyah berlaku, zaman Muhammad Abdul Wahab pun berlaku. Orang yang betul-betul sembah kubur betul-betul, sekarang pun ada minta nombor. Jadi bergantung kepada i'tiqad dia satu, tengok dia punya perbuatan. Sebab perbuatan sujud tu memang tak boleh. Tapi kalau betul dia sujud lah. Kalau dia tak sujud, dia nak cium kubur je, atau nak cari handphone dia jatuh kat tepi kubur tu ke, nampak macam sujud. Kontak lens dia terjatuh ke dekat tepi kubur tu, bergagau cari, nampak macam sujud kan. Daripada jauh ambil gambar, tengok ni, sujud kat kubur. Itu fitnah. Memang dia orang, sebahagian dia memang tak percaya kepada tabarruk. Dia tak percaya langsung, tabarruk tak boleh. Tak tahulah apa maksud dia yang dia faham tentang tabarruk. Sebab tabarruk ni berlaku, sahabat pun bertabarruk. Masalahnya siapa masalah tak tahu. Tabarruk jelas. Bertabarruk tak apa tu, barakah itu ziyadatul khair. Keberkahan itu atau keberkatan itu maksudnya ziyadatul khair, penambahan kebaikan. Jadi kita
bertabarruk, maksudnya mengambil barakah, mengambil kebaikan, menggunakan kebaikan yang ada pada sesuatu perkara itu untuk kita menambahkan lagi kebaikan. Itu bertabarruk. Ramai ulama bertabarruk. Dia tak terima tabarruk, tak boleh. Dia imam mazhab, dia tak boleh tabarruk syirik. Tak tahu dia punya akidah macam mana. Tanpa beriktikad bahawa benda yang kita tabarruk itu walaupun Quran sekalipun boleh memberi manfaat mudarat. Itu je. Poin dia, jangan iktikad selain Allah boleh bagi manfaat mudarat, walaupun Nabi Muhammad, walaupun Quran sekalipun. Cuma kita mengambil keberkahan, mengambil bertabarruk, istilah dia lah, mengambil keberkatan dengan Nabi, dengan Quran, dengan orang soleh sebagai perantara saja, kabel lah, kabel untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Dia kata, kenapa tak direct je? Kan? Kenapa tak direct je? Dia kata, sahabat buat, ulama buat, jadi kita ikut contoh je. Direct pun kita buat, kita tak ada tinggal direct kita buat, yang ni pun kita buat. Dua-dua cara kita buat. Bukannya kita tinggalkan direct semua, kita buat tabarruk je. Tak, direct pun kita buat, tabarruk pun kita buat, pakai kabel pun kita buat, direct kepada Allah pun kita buat. Dia tak boleh, kerana direct je. Kena direct saja. Tapi kalau perkara lain, dia boleh je pakai orang lain, pakai kabel lah. Kenapa tak direct Allah Ta'ala je? Banyak benda dia pun pakai kabel juga sebenarnya. Tapi, tak, itu bukan masalah agama, itu masalah dunia. Ada pula benda yang dunia yang terkeluar daripada hukum agama. Ada ke? Kalau dalam ilmu usul fiqh, semua perkara masuk di bawah hukum agama, iaitu hukum harus, mubah. Perkara dunia pun masuk di bawah agama. Tak ada satu benda dunia pun terkeluar daripada hukum agama. Benda yang harus itu pun termasuk, contohnya penggunaan mikrofon ni. Dia kata ni dunia bukan agama. Ni bagi ceramah ni apa? Maknanya harus ke tidak? Boleh ke tak boleh guna? Masih di bawah hukum syariat. Boleh menggunakan mikrofon. Termasuk mana agama tak lepaskan hukum. Ada benda dalam dunia yang tak ada hukum, itu tak ada. Ada khilaf, tapi khilaf pendapat itu marjuh, iaitu adakah mubah itu di bawah hukum syar'i, hukum taklifi atau tidak. Dalam ilmu usul fiqh memang ada khilaf. Hukum mubah ataupun harus atau jaiz itu, jawaz, adakah di bawah hukum syar'i, hukum taklifi atau tidak. Tapi yang muktamadnya jumhur kata di bawah hukum taklifi. Cuma dia bukan di bawah iqtida ataupun talab, tetapi dia di bawah takhir, pilihan. Contohnya Allah kata kulu washrabu wala tusrifu. Kulu washrabu, ulama kata hukum dia harus. Walaupun itu sirat amar kan. Al aslu fil amri bimakna al wajib. Asal pada perintah tu maknanya wajib, tapi dalam bab tu ada qarinah yang menunjukkan dia bukan wajib, bahkan bukan sunat. Bizatihi dia harus, mubah. Makanlah dan minumlah. Tapi kalau li ghairihi, contohnya kita dah nak mati, kalau tak makan mati, ada makanan, wajib makan, walaupun daging babi sekalipun. Masa tu berubah, tukar daging babi asalnya haram li zatihi, berubah jadi wajib li ghairihi, halal li ghairihi. Boleh? Macam mana boleh pergi ke situ? Nak patah balik tak jumpa lah. Apa tadi? Itu dia panggil istitradat. Dia terkeluar. Dia nak patah balik tak jumpa lah. Ke mana tadi bahas? Ada siapa yang tanya ni? Macam mana boleh pergi sampai ke situ pergi? Tabarruk. Itulah penggunaan benda-benda dunia hukum harus tu kan. Jadi dia kononnya dalam bab dunia boleh, bab agama tak boleh. Kita kata semua agama, semua apa yang kita buat tak boleh lari daripada hukum syariat. Cuma dia di bawah kategori mubah harus. Dan Nabi tak kata pula dalam bab mubah harus boleh, tak ada bid'ah. Tapi kalau dalam bab selain takhir, iqtida dengan ni tak boleh, itu bid'ah. Nabi tak kata pun. Terima. Nak semua bid'ah, semua bid'ah. Tak kira agama ke dunia, dalam bab agama je tak boleh, dalam bab dunia boleh. Nabi ada kata ke bab dunia boleh bid'ah, bab agama tak boleh bid'ah? Nabi ada sebut?
Siapa yang buat pembahagian dunia dengan agama tu? Engkau juga, engkau pun bid'ah juga, sama juga. Nabi tak bahagi pun dunia akhirat. Ya bang? Itu ada khilaf. Ada ulama kata macam tu, ada ulama kata tak jumpa. Dia cubalah, dia tengok tarikh, dia kata tarikh Ibnu Battuta punya penggambaraan itu macam tak kena lah. Seolah-olah sama ada saya tak ingat sebelum atau selepas, macam tarikh hidupnya Ibnu Battuta dengan tarikh hidupnya Ibn Taymiyah tu tak matching. Maksudnya sama ada kemudian atau selepas, saya tak pasti, tak ingat. Ada yang pertikaikan benda tu. Dia kata tak sahih. Apa yang Ibnu Battuta bagi tahu tu tak sahih katanya. Sebab apa? Tarikh dia lain, macam mana boleh sama? Tapi kita tak berpegang pun dengan dalil tu. Dakwaan Ibnu Battuta tu kita bukan berpegang kepada dalil tu je semata-mata. Ini ada dalam ni nanti. Dalam ni nanti ada Ibnu Battuta, dia kata Ibn Taymiyah bagi ceramah kena baling dengan kasut apa semua. Dia kata Allah turun daripada langit seperti mana saya turun daripada mimbar, lepas tu kena baling dengan kasut, baling batu. Ada dalam ni pun ada. Dia orang pertikaikan, kata tak sahih. Dan kita tak, itu bukanlah dalil asal lah kita nak kata Ibn Taymiyah ni apa. Kita tak hukum dia pun sebenarnya. Kita ada majmuk fatwa, saya kat mana majmuk fatwa Ibn Taymiyah 21 jilid. Kemudian kitab dia Minhajus Sunnah, dia menolak Syiah dengan Qadariyah. Kemudian Dar'ut Ta'arud Bainal Aql wan Naql, Majmu' Rasail 2 jilid. Kemudian Talbisul Jahmiyah, Rad Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Taksisut Taqdis 2 jilid. Ada semua kita baca dalam tu. Itu apa yang menyalah. Dan terima kasih jazakumullah kepada Syekh Said Hudah, dia dah mudahkan kerja kita. Semua yang Ibn Taymiyah punya pahaman yang menyalahi dia dah keluarkan dalam kitab dia Kasyifus Saghir. Kitab Kasyifus Saghir karangan Syekh Said Hudah. So mudah kan, dia bagi rujukan. Ini fahaman yang dia pun, kerana Ibn Said Hudah pun dia tak kata secara tepat, dia kata dia punya ibarat ini membawa fahaman begini dan begini. Dia pun tak, Syekh Said Hudah pun tak ada terus direct. Ada yang direct lah. Ada yang dia kata daripada zahir ibarat dalam kitab Ibn Taymiyah ni membawa kepada fahaman begini. Rujukan ni boleh baca dalam kitab dia, jilid sekian, muka surat sekian, bab sekian. Itu mudah kerja lah. Nak buka satu-satu 21 jilid tu, satu jilid dekat 2 inci tebal. Kan bila pula nak habis baca. Jadi Kasyifus Saghir, dia dedahkan semua fahaman-fahaman Ibn Taymiyah yang menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kemudian dia buat lagi Kasyiful Kabir untuk bagi jawapan, menjelaskan dalil Ahlussunnah wal Jamaah menjawab dalil Ibn Taymiyah. Yang pertama An-Naqdu ala Risalah Tadmuriyah. Itu Kasyiful Kabir yang pertama. Dia ada Kasyiful Kabir yang kedua, Tanzihur Rahman minal hululul hawadis. Maknanya zat Allah tu bukan mahal bagi perkara yang baru. Maknanya qiyamul hawadis pada zat itu antara Ibn Taymiyah punya fahaman, boleh qiyamnya hawadis pada zat Allah yang qadim. Lepas tu dirak satu kitab Kasyiful Kabir jilid 2. Bukan jilid 2 lah, keluaran yang kedua. Sebab Kasyifus Saghir itu dalam tebal ni lebih kurang. Lepas tu dia jawab satu-satu iskal. Dia hanya dalam Kasyifus Saghir itu dia tak jawab semualah. Dia hanya nukilkan dulu apa Ibn Taymiyah punya pandangan yang menyalahi Ahlussunnah. Kemudian dalam Kasyiful Kabir dia rad satu-satu. Mula-mula Risalah Tadmuriyah tak tebal, lebih kurang sikit daripada ni. Naqd ala Risalah Tadmuriyah. Kemudian yang Tanzihur Rahman tu tebal juga, lebih kurang tebal ni. Nanti dia akan keluar lagi yang ketiga, yang keempat, satu persatu dia akan rad. Itu tengoklah hujah. Tapi kalau saya cerita kat sini balik semua nanti tak faham satu benda pun. Ini benda masalah dakik, benda yang sangat dalam. Contohnya Ibn Taymiyah berpegang kepada Qidamun Naw' Hadisul Afrad. Faham tak? Apa tu Qidamun Naw' Hadisul Afrad? Dia kan duk jaja-jaja tu. Ini adalah pegangan seluruh rasul-rasul, seluruh nabi-nabi, sahabat-sahabat, salafus soleh, tabi'in semua. Tapi dia ada fahaman Qidamun Naw' Hadisul Afrad. Tak ada satu orang sahabat pun pernah sebut Qidamun Naw' Hadisul Afrad. Itu falsafah.
Qidamun Naw' hadisul afrad tu falsafah punya pegangan. Al-hawadis la awalalaha, itu falsafah Ibn Taymiyah pegang. Orang tak tahulah, yang saya tak faham orang yang mengkaji Ibn Taymiyah ni, dia baca ke, dia tak baca ke, dia faham ke tak faham Ibn Taymiyah punya pegangan. Jadi bukan kita nak salahkan dia bila dah memang menyalahi. Lepas tu dia duk claim dia salah, tapi daripada mana datang salah? Bahas ke Qidamun Naw' hadisul afrad ni? Sejak bila pula salah bahas masalah tu? Tapi saya takkan bawa sampai ke dalam tu lah. Tapi nak boleh je, tak ada masalah. Kitab yang terbaik untuk kita bahas bab ni, kalau tuan-tuan minat betul akidah dalam Na'rad, cukup dengan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad Imam Ghazali. Imam Ghazali dah selesaikan masalah kita sampai sekarang orang duk pakai. Sampai Imam Taftazani pun masih rujuk kepada Imam Ghazali lagi. Imam Ghazali Hujatul Islam. 505, 450 lahir, 505. Maknanya zaman 505 tu dia dah selesai dah jawab semua firqah-firqah ni. Cuma Imam Ghazali tak karang kitab yang mustaqil, yang tersendiri untuk jawab. Dia karang kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian dia di samping akidah Ahlussunnah tu dia beritahu ada berpahaman begini dalam sifat kalam misalnya kan. Waktu dia rod. Macam kitab-kitab yang saya bawa ni memang dia cerita betul. Ini Mu'tazilah, okey, fahaman dia begini-begini ya. So Ahlussunnah begini-begini, dia khusus. Tapi imam-imam yang lain, Imam Fakhruddin Razi, Imam Taftazani, dalam kitab-kitab dia orang penuh dengan fahaman-fahaman batil ni. Cuma dia orang tak namakan kitab dia sebagai kitab menerangkan fahaman batil. Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bila sebut akidah sunnah, okey, yang menyalahi Ahlussunnah siapa? Syiah, Mu'tazilah. Kalau ada faham, okey, apa dalil dia? So apa jawapan kita terhadap dalil dia? Macam mana kita nak tolak dia punya hujah dia? Boleh? Lagi soalan? Okey ke setakat ni? Ke berat sangat? Ha? Boleh Ke pening lah? Minggu depan aku tak datang. Ni pun dah semakin kurang lah. Saya bagi semua yang ringkas saya bagi, yang senang saya bagi, yang susah pun saya bagilah. Kalau bagi yang senang semua, nanti yang susah-susah, alah itu semua senang, tak payahlah. Dah tadika aku dah belajar lah. Bagi yang susah pula, alamak susah sangat lah, tak boleh lah balik. Ya bang? Ha? Ya. Anak murid dia ke guru dia? Imam Zahabi, ulama besar. Nama gelaran Az-Zahabi itu pun tak ada orang dapat. Ada seorang ulama mutaakhirin pakai gelaran Az-Zahabi juga. Doktor apa tak ingat. Dia kira At-Tafsir wal Mufassirun, salah kitab Imam Zahabi. Tapi Imam Zahabi ni, cuma ulama kata dalam bab Imam Zahabi ni dia hebat dalam bab tarikh, dalam bab rijal, dalam bab tabaqat. Itu dia memang masyhur hadis. Tapi dalam bab akidah, dalam bab fiqah, tak adalah dia jahil. Maknanya dia punya pendapat tak dipakai. Dia mazhab Syafi'i. Imam Zahabi dalam fiqah mazhab Syafi'i. Jadi tak pernah pun baca dalam kitab. Siapa pernah baca kitab Syafi'i? Saya alhamdulillah kat rumah daripada Al-Um sampai Al-Wasit Imam Wabah Zuhaili. Imam Muhammad bin Zuhaili, adik Wabah Zuhaili itu masih hidup lagi. Kitab mazhab Syafi'i yang paling terkini. Al-Mu'tamad tu diringkaskan jadi Al-Wasit, jadi 2 jilid. Maknanya hampir semua, saya boleh kata hampir, tak kata semua yang dicetak kitab mazhab Syafi'i saya ada. Tak pernah ada pun satu kitab pun kata qala Zahabi, qala Imam Zahabi. Jangankan Imam Zahabi, Ibnu Hajar Asqalani pun Syafi'i pun tak disebut tu ahli sunnah Asy'ariyah pun tak pernah dikira. Setakat Imam Zahabi lagi lah. Dia ada ulama ni, dia hebat dalam bidang dia. Tapi kalau bercakap tentang akidah,
Dia ikut guru dia. Dia anak murid Ibn Taymiyah. Dia Imam Zahabi ni dia masa muda-muda dia berguru dengan Ibn Taymiyah, dia takjub dengan ilmu Ibn Taymiyah. Tapi bila Ibn Taymiyah dah meninggal dunia dan dia pun dah matang, dah umur 40-50, dan dia Syafi'iyah, dan Syafi'iyah ni ramai Asy'ariyah. Maka dia bercampur dengan ulama-ulama Syafi'i Asy'ariyah, akhirnya dia lembut sikit, akhirnya dia keluarkan satu surat kritik Imam Ibn Taymiyah ni. Guru dia sendiri dia kritik. Surat itu kalau Wahabi kalau boleh tak nak sebarkan. Surat Imam Zahabi terhadap gurunya sendiri Ibn Taymiyah. Dia kritik kat dalam tu, siapa baca ya Allah, dia punya pedasnya tajam dia kata-kata dia terhadap Ibn Taymiyah. Padahal sebelum tu dia punya agungkan Ibn Taymiyah sebelum tu. Jadi kita tak ambil pendapat dia dalam akidah, dalam fiqh. Dia bukan bermaksud dia tak ada akidah, tak ada fiqh. Dia sebagai seorang Islam semua ada akidah fiqh dia. Tapi pendapat dia dalam akidah dan fiqh tak pakai. Dan dia ni Imam Zahabi dalam siar, kita ada masyhur Syiarul A'lamun Nubala, Tarikh Mudunul Islam, 54 jilid. Syiarul A'lamun Nubala tu kalau tahqiq Darul Hadis tu tak tahu bukan 50 jilid juga. Memang hebat. Tapi bila dia menterjemahkan, maksudnya menerangkan biadata ulama Asy'ariyah dengan Sufi, mula dia mesti condemn. Asal Asy'ariyah dengan Sufi condemn. So di mana Mu'tadil dia? Mana boleh asal kau tak suka? Sebab apa? Ibn Taymiyah menentang Sufi, apalagi Asy'ariyah. Jadi masa tu dia terpengaruh banyak dengan Ibn Taymiyah. Jadi kita tak pakai pun, ulama tak pakai pun Imam Zahabi. Kalau dalam bab tarikh, dalam bab rijal, bab hadis boleh. Tapi kalau dalam bab akidah kita tak ambil. Kita ada ulama akidah, ambil ulama macam saya beritahu kan, orang nak bersalin pergi jumpa bengkel. Bawa bini dia nak bersalin pergi bengkel. Tolong bini saya bersalin. Kau pakar kereta kan, pakar otomotif PhD. Okay, ini bukan bidang saya ni, pergi hantar hospital lah. Atau kereta kita rosak, kita hantar hospital, pakar. Kereta saya rosak, kan doktor dia PhD 5. Saya ini bukan bidang saya. Bidang saya bahagian ni, kau pergi hantar bengkel. Macam tu. Kalau kita nak akidah, ulama akidah. Fiqh, ulama fiqh. Hadis, ulama hadis. Tafsir, ulama tafsir. Ini ambil akidah, tengok seorang tu dia semua ambil kat dia. Ambil. Tapi kita tak nafilah setiap ulama tu mestilah dia ada semua. Cuma kemahiran, kepakaran dia tak semua. Kecuali beberapa ulama mungkin 2-3 bidang dia mahir. Macam Imam Nawawi. Imam Nawawi akidah dia pun Asy'ariyah okey, cuma dia tak ikut manhaj yang akli yang inilah, seperti banyak mutakallimin, dan dia pun tak pernah claim diri dia mutakallimin. Dia akan sebut qala ashabuna minal mutakallimin. Sebelum ni dalam masa saya berdebat di Kuala Kangsar tu kan, siapa perasan, saya sebutkan Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani bukan Asy'ariyah pun. Semua terkejut. Lepas tu semua serang saya, apa ni? Imam Nawawi bukan. Maksud saya tu bukan mutakallimin Asy'ariyah. Masa tu tengah bahas ahli hadis. Jadi yang saya maksudkan Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Asqalani, maksudnya bukan Asy'ariyah tu bukan Asy'ariyah, bukan mutakallimin. Mutakallimin lain. Mutakallimin ni ulama-ulama yang memang membahaskan ilmu kalam. Contohnya Imam Ghazali, Imam Haramain, Taftazani, Abduddin Iji, Imam Bajuri, Imam Ibrahim Laqani, Imam Sanusi, itu mutakallimin. Jadi mutakallimin ni memang betul-betul gunakan hukum akal, pembahasan akidah dengan menggunakan hukum hujah akli. Imam Nawawi Asy'ariyah, tapi dia tak membahaskan hukum-hukum akal. So maksud saya Imam Nawawi itu bukan Asy'ariyah tu bukanlah, dia bukan Asy'ariyah, dia bukan mutakallimin Asy'ariyah. Yang faham-fahamlah. Tapi dalam fiqh, hadis, ada ulama memang hebat dalam beberapa bidang. Akidah pun dia macam Imam Ghazali tu saja cerita. Tapi dalam bab hadis, Imam Ghazali tak menonjol. Tak menonjol lah. Kalau nak kata dia tak faham ilmu hadis, baca Babus Sunnah dalam Al-Mustasfa, kitab usul fiqh dia baca. Kalau rasa Imam Ghazali itu tak faham hadis, jangan. Dia tak menonjol dalam bidang riwayah. Dalam bidang riwayah Imam Ghazali kurang. Tapi dirayah, nak tahu Imam Ghazali punya tahap ilmu hadis, baca kitab Al-Mustasfa dia, usul fiqh dia, kitab Sunnah. Kan dia ada Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas. Bab Sunnah tu baca. Nak tahu Imam Ghazali punya ilmu tentang ilmu hadis. Jangan mencakap Imam Ghazali tak pandai hadis. Oi, jangan.
riwayah saja, dalam bab dirayah dia jangan main-main. Jadi ada ulama yang dia dalam bidang ni kita boleh ambil, tapi dalam bidang lain kita bukan tak nak ambil, ada lebih ramai yang lebih layak untuk kita ambil. So Imam Zahabi orang tak ambil pun lah. Kita Asy'ariyah, Syafi'iyah tak ambil, walaupun dia mazhab Syafi'i, walaupun akhir-akhir ni dia berjinak-jinak dengan Asy'ariyah, tetap kita tak ambil. Dia mengarang kitab Al-Ulu tu pun ketika dia muda lagi tak boleh pakai. Kematangan satu orang contohnya Imam Suyuti Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Syafi'iyah, tapi ketika muda-muda bukan main lagi dia puji Ibn Taymiyah. Masa tu dia karang kitab umur dia 17 tahun. Punyalah dia puji Ibn Taymiyah melambung-lambung melangit. Itu ketika umur 17 tahun. Lepas tu 40 tahun, nak 50 tahun. Lain pula dia punya pendapat. Ulama ni puji ulama, ramai ulama puji Ibn Hajar sekalian puji Ibn Taymiyah. Bila ulama memuji ulama lain, itu menunjukkan akhlak ulama itu. Kita disuruh caci maki orang lain ke? Walaupun dia salah pendapat dia, mungkin terkeluar dari sunnah, tapi kita tetap puji dia, kelebihan yang Allah bagi pada dia ada ke. Tapi takkan kita nak kutuk dia sampai mati kot. Dan bila seseorang ulama tu memuji satu ulama yang lain, belum tentu yang dipuji tu dia betul 100%. Lah kita puji dia sebab dia handsome. Maksudnya dalam ada bab dia hebat. Contoh Ibn Taymiyah ni dalam bab, ada bab dia hebat. Dalam bab siasah dia hebat, dalam bab muamalah dia hebat. Dia memang ulama besar. Cuma disebabkan dia ni degil, dia tak mau ikut Asy'ariyah. Dia maksudnya dia tak setuju dengan Asy'ariyah dalam beberapa perkara akidah. Bahkan bukan Asy'ariyah saja, menyalahi jumhur dan ijma' malah. Sampai ada ulama nukilkan lebih 60 fatwa dia menyalahi ijma'. So puji-puji lah, tak ada masalah. Tapi dalam bab tak betul. Tak betul. Berarti puji je. Ibn Hajar puji Ibn Taymiyah, Muhammad Ibn Taymiyah betul. Dia puji sebab akhlak kita macam Nabi. Kisah Nabi kan, Nabi pesan yang ada satu pemuda datang daripada jauh. Nabi kata hati-hati dengan pemuda ni, bahaya dia ni, kat Siti Aisyah. Lepas tu bila dia dah sampai dekat, Nabi layan baik, tunjuk akhlak yang baik. Siti Aisyah pening. Tadi bukan main lagi kata hati-hati, tapi bila sampai kat depan, Nabi layan dengan baik. Lepas tu pemuda tu dah beredan. Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi kau kata dia ni teruk ni, jahat jangan, tapi tiba dia sampai depan kau layan dengan baik. Rasulullah kata, takkan aku nak tunjuk akhlak aku yang buruk dekat depan dia? Kalau orang tu tak betul salah pun, takkan kita nak tunjuk akhlak buruk kita, maki hamun dia, caci dia. Akhirnya kita yang kena. Kita maki sana, maki sini. Yalah, walaupun dia salah sekalipun, kita maki sana, hamun tu, akhirnya image tu jatuh kat kita balik. Apa ustaz ni maki-maki hamun ni? Apa ustaz ni? Orang dah tak pandang lah siapa yang dia maki. Orang dah tengok yang duk maki-maki hamun tu. Bila kita puji, ustaz ni suka puji orang. Bagus akhlak dia. Itulah akhlak ulama' sesama ulama'. Sebab kita memuji orang banyak sebab. Dia ni makhluk Allah, dia ni manusia, dia ni ulama', dia ni macam tu, macam ni. Di ibadah dia kuat. Tapi bab salah. Bab salah. Mana ada dalil kalau ulama' ni memuji ulama' ni berarti ulama' ni betul? Tak ada. Dia puji atas dasar apa? Cukup tak? Ada lagi? Boleh Mujaddid Al-Fisani itu bukan Syekh Wali Allah, orang lain. Tak apa. Betul? Bab Mujaddid ni ada hadis Nabi, mana Nabi kata setiap kurun itu akan lahir seorang mujaddid. So kena faham tu, bukan minda tajdid Mujaddid tau, bukan minda tajdid. Atau pro media tajdid pun bukan. Mujaddid ni bukan, kalau kita tengok dari segi bahasa, mujaddid ni pembaharu. Jadi kalau
maknanya kalau setiap kurun mujaddid, maknanya orang tu dia membaharui agama Islam ke apa? Tak, dia bukan mujaddid di sini, maksudnya dia bukan memperbaharui agama, tak. Dia memperbaharui semangat orang dalam mengamalkan agama. Maknanya dia mencetuskan semangat manusia untuk menghidupkan semula agama yang biasalah manusia kan naik turun, ada naik ni, ada turun, ada naik turun. Jadi mujaddid ni dia bangkit dengan memperbaharui semangat umat Islam untuk memperjuangkan agama. Okay, siapa dia setiap 100 orang tu? Khilaf. Nabi tak sebut siapa pun, tapi ulama lah. Ulama kata mujaddid pertama Khalifah Umar Abdul Aziz. Mujaddid kedua Imam Syafi'i. Bila sebut Imam Syafi'i, masalah tak setuju. Tak setuju. Oh, bukan dari Imam Syafi'i, orang lain. Kurun yang ketiga ada yang kata, kurun yang ketiga ni ada kata Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia tak, dia 324, dia mesti tepat ke 300? Itu pun khilaf juga. Dia kata dah bukan Abu Hasan Asy'ari sebab dia meninggal tahun 324. Namun tak, ketika dia keluar Mu'tazilah, dia bangkit berjuang tu, kita umur dia 40, tahun tu betul-betul tahun 300 tu. Adalah mujaddid. Yang lain tak setuju. Ada yang kata Ibnu Suraij, bukan Imam Abu Hasan Asy'ari. Kurun keempat ada yang kata Abu Bakar Baklani. Dia kata tak setuju, orang lain. Dia kata Ibnu Furak, macam-macam lah. Kelima Imam Ghazali, ada yang kata tak, orang lain. Memang khilaf. Awal-awal lagi itu pada khilaf, akhir-akhir lagi lah. Yang akhir-akhir katanya, yang terakhir tu katanya 3 mujaddid. Orang tabligh kata Maulana Ilyas. Orang tabligh kata Maulana Ilyas. Orang Ikhwan kata Hasan Al-Banna. Mujahidin kata Abu Ala Al-Maududi. Abu Ala Al-Maududi khilaf. Jadi Mujaddid Al-Fisani ke ataupun Syekh Waliullah Dehlawi tu orang lain. Mereka Mujaddid Al-Fisani tu orang lain. Bagi. Tak, ada ulama kata boleh, bukan seorang je. Boleh jadi ramai. So Nabi kata seorang. Wallahu alam. Dia ada ulama siap mengarang bait syair lagi daripada 1 sampai ke kurun yang ulama yang mengarang tu lah. Tak ingat sampai kurun berapa. Jadi Mujaddid maknanya dia pembangkit semangat baru lah untuk memperjuangkan Islam ni. Itu benda yang subjektif, tak boleh nak cakap. Assalamualaikum. Tak habis lagi, nanti kena kuliah. Okey. Ya, cukup panggilan pulau ni. Cukup Jadi setakat tu dulu. Minggu depan jangan tak datang. Jadi setakat dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan salah, minta ampun daripada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham dan sampaikan. Dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.